Okey, Assalamualaikum. Minggu ni kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam bab 5 untuk leja. Untuk video sebelum ni cikgu dah terangkan detail untuk leja one by one. So minggu ni kita akan buat contoh soalan yang lebih panjang untuk leja. Okey, ni contoh soalan kita. Okey ni Okey. Bila macam cikgu dah cakap sebelum ni, bila kita dapat soalan berkenaan dengan leja je, so kita buat bentuk T siap-siap. Untuk leja am, seeloknya sediakan dalam satu page setengah, dan satu lagi ni untuk leja khas. Okey, cikgu nasihatkan korang buat bentuk T ni dalam pensel. So bila dalam pensel, nanti bila nak tulis akaun ke atas tu, kita boleh terus tulis je. So tak payah nak padam banyak kali. So dah ada line T panjang. Okay, so kita akan continue dengan kita punya soalan. Okay, ni soalannya. Berikut ialah urus niaga yang dijalankan oleh syarikat Ros. Syarikat Ros bagi bulan Mac 2008. Dia dah mention siap-siap untuk bulan Mac 2008. So yang March first dia cakap baki tunai di bank, baki tunai di tangan, dan alatan pejabat. So kat sini semua adalah baki awal. Okay, so first thing, bila dapat baki awal, kita buat dulu untuk baki awal punya account. So kat sini cikgu tulis siap-siap, ni untuk leja am. Okay, baki tunai di bank bermaksud akaun bank. Okay, bila baki tunai di tangan bermaksud akaun tunai. So kita buka dulu akaun bank. Akaun bank, bank duduk belah debit. So kat sini 2008 March 1st baki BB sebab baki awal dalam akaun kita short sebagai baki BB. So RM 14,500. Okey, kat sini pula baki tunai di tangan 1250. So kita buka akaun tunai. Kalau boleh kita agak-agak lah jarakkan sikit macam ni. Akaun tunai. So terus je ambil pembaris dan gariskan. Ni pun duduk di sebelah debit. March 1st baki BB. RM berapa tadi? 1250. So kita tulis kat sini 1250. Okay, satu lagi akaun alatan pejabat 1300. So agak-agak je kat bawah ni untuk akaun pejabat, akaun alatan pejabat. Okey, 2008 March 1st baki BB, baki dia tadi 1300. So kita tulis kat sini RM ke atas ni jangan tinggal ya, 1300. Okey, yang dah kita akan tick. Okey, kita akan proceed untuk March yang ketiga. Okey, dia cakap jualan tunai sebanyak 285 dibankkan. Belian daripada syarikat Malini dengan cek bernilai RM 1648. So dekat sini kita ada dua soalan. Ni cikgu bracketkan ni. Ini adalah soalan yang pertama dan ni adalah soalan yang kedua. So kita go through yang soalan pertama dulu. Jualan tunai
sebanyak RM285 dibankkan. So, bila nampak perkataan dibankkan, maksudnya duit tu dimasukkan ke akaun bank. Okay. So, maksudnya bila kita dapat duit dekat bank, bank akan debit lah. So, dekat sini, Mac 3. Butiran dia adalah jualan. Sebab apa dia kata jualan secara tunai. So, jualan RM285. So, bank kita masuk 285. Okey. So, kat sini, sebab tu cikgu kata kita kena buka at least satu page setengah ataupun 2 page ya untuk ledger am sahaja. So, dekat sini kita buka akaun jualan. Okey, dekat sini kita dah debit. Kita dapat duit. Lepas tu barang kita keluar kan. Okey, so that's why lah dekat akaun jualan ni kita kena kredit dekat sini. So kat sini 2008 Mac 3. Butiran dia kita kena ambil nama kepala dia ni. Okey, ni nama butiran dia bank. Macam tadi kat sini kita punya nama butiran ni adalah jualan. Sebab kita ambil nama kepala yang ni. Ni okey, boleh faham ya? Okey, so Mac 3 kat sini adalah bank. RM 285 jugalah. Make sure amount tu adalah sama ya. Okey. So untuk yang soalan yang first ni kita dah settle. Okey, seterusnya kita pergi yang ke belakang ni pula. Belian barang daripada syarikat Malini dengan cek bernilai RM1648. Bila bercakap dengan cek, berkaitan cek adalah dikaitkan dengan bank. So dekat sini kita beli barang. So maksudnya duit kita keluar daripada bank kita. So kita buka akaun jualan, akaun belian kat sini. Akaun belian. So, bila kita beli barang, kita dapat barang kan? So, kita kena debit lah kat sini. 2008 Mac 3. Okey, dia beli dengan bank tadi kan? So, kat sini nama butirannya bank RM 1648. 1648. Okey. So, bank pun keluar duit. Mac 3. Kita kredit belian lah. Sebab kita keluarkan duit untuk membeli barang. So, duit kita tu keluar. So, duduk kat belah kredit. So, RM 1648. Okay. So, soalannya untuk 3 hari bulan ni kita dah settle. Okay, next kita go through yang 4 hari bulan. Menjual barang secara kredit. Ingat bila ada perkataan kredit, kita kena tengok, kena refer pada ledger khas. Bila ada perkataan kredit, belian atau jualan kredit mesti kena masuk dekat dalam ledger khas. Okey, kita teruskan. Kredit kepada syarikat Majid pada harga 3390 kurang 10% diskaun niaga. Okey, bila cakap diskaun niaga 10%, kita kena kira dulu tahu diskaun niaga ni berapa. Okey, nak kira 3390 darab 10% sama dengan 339. Okey, so maksudnya dia punya jualan berkurang sebanyak 339. Okey, so macam mana kita nak record? Kita ambil amount ni tolak dengan ni. So 3390 tolak 339 sama dengan 35. Okay, sama dengan silap pula ni. 3051. Okay, so amount ni je lah yang kita nak kena record dekat dalam ledger kita sebenarnya. 3051 ni.
Okay. So, tadi dia dah cakap menjual barang secara kredit kepada syarikat Majid dengan harga. So, kita record amount ni lah. So, sekarang ni akan terlibat akaun jualan dengan akaun syarikat Majid. So, kita pergi dulu dekat ledger khas. Kita dah buka tadi. Kat sini, ledger khas syarikat Majid. Tadi 4 hari bulan kan, so kita jual, so Majid ni yang dapat 2008 Mac 4 jualan RM. So amount yang ni je lah yang kita kena record, 3051 okay. Lepas tu kita pergi pula dekat akaun jualan. Akaun jualan. Tadi kita dah debit dekat akaun Majid. Akaun Majid kita dah debit. So dekat akaun jualan kat sini kita kena kredit ya. So 4 hari bulan. Syarikat Majid 3051. Okay. So untuk soalan yang 4 hari bulan kita dah settle. Okay, so kita pergi pula untuk yang 7 hari bulan. Membeli barang secara kredit. So tulis je tadi syarikat Winson So tulis kat sini syarikat Winson. So tadi dia buat dia beli kan, kita yang beli daripada syarikat Winson. So Winson ni keluarkan barang, so maksudnya kita kredit dekat akaun dia lah. Mac 7 belian RM jangan tinggal kat atas ni ya. So amount yang kita kena record ni je, 2304. So akaun belian kita kena debit lah, sebab yang ni kita dah kredit, Winson keluarkan barang, so kita dapat barang. So kat sini kita debit syarikat, ambil nama dia Winson. Amount dia 2304. Okay. So untuk yang 7 hari bulan kita dah selesai. Okay, membayar sewa sebanyak 550 dengan cek. Bila cakap dengan cek, cikgu ada cakap tadi kan, bila ada cek dia mesti refer pada bank. So bermakna dekat sini duit bank kita keluar kan. So record je lah kat sini 9 hari bulan. Nama akaun dia sewa. Amount dia 550. Okay, bank dah keluar, so akaun sewa kena masuk lah. So kita buka akaun sewa kat sini. Akaun sewa. Akaun sewa. Tadi kita dah kredit, so kat sini kita kena debit. Sebab kita dah bayar duit sewa tu. So kat sini Mac 9 hari bulan kan. Okay, so kat sini butiran dia adalah bank RM 550. Okey, 9 hari bulan kita dah selesai. Okey, 11 hari bulan membayar bil elektrik sebanyak 90 dengan tunai. Okey, bila cakap bil elektrik, dia termasuk dekat dalam kadar bayaran ya. Kadar bayaran. Okey, bil elektrik, bil apa? Bil air. So dia akan masuk dekat dalam kadar bayaran ni. Okey, so sekarang dia cakap dia bayar duit dengan bayar bil elektrik ni dengan tunai. So kita pergi ke akaun tunai, kita keluarkan duit kan, so kita bayar kat sini belah kredit.
March 11. Butiran dia adalah kadar bayaran, sebab kejap lagi kita nak buka akaun kadar bayaran. RM. Ambil balik je amount kat sini, 90. So kat sini 90. So kat sini kita buka akaun kadar bayaran. Okey, so bila akaun tunai kita dah kredit, dekat akaun kadar bayaran kita mesti kena debit. Sebab bila buat ledger ni dia kena ada catatan yang bersilang, catatan bergu orang panggil Satu debit, satu kredit. So 11 hari bulan, butiran dia adalah kepala dia tunai. RM 90. Okey So untuk 11 hari bulan kita dah settle. Kita proceed ke 14 hari bulan. Belian daripada syarikat Hapal secara tunai Bila cakap secara tunai, jadi dia akan melibatkan akaun belian dan akaun tunai berjumlah 345. So sekarang ni kita beli barang guna duit. So duit kita keluar 345. So rekod je kat sini 14 hari bulan belian 345. Okay. So pergi dekat akaun belian, kita dapat barang kan 14. Nama kepala dia adalah tunai lah, sebab kita beli duit, beli barang tadi dengan tunai. So amount 345. Okay, so 14 kita dah settle. Okay, 15 hari bulan, memulangkan barang rosak bernilai 260 pada senarai harga kepada syarikat Winson. Okey, untuk soalan ni dia cakap dia pulangkan barang rosak 260 pada harga senarai kepada syarikat Winson. Okey, kita kena refer balik dekat atas tadi. Dia ada beli barang kan daripada Winson pada senarai harga yang ni, tapi dia dapat diskaun 10%. Okey So bila dia pulangkan barang pun, so dia akan dapat diskaun 10%. Okay, so 260. Tu ni cikgu buat nombor lah. Ni 1, 2. Ni yang ketiga Okay, 260 kena darab dengan 10% juga, sama dengan 26. So 260 tolak 26 sama dengan 234. Okay, so bila ada pulangan macam ni, kita kena just record amountnya ni je lah. Sebab tadi dia beli barang dia dapat diskaun. So bila pulang pun dia akan dapat diskaun jugalah. Sebab dia dah mention dekat sini harga senarai. Harga senarai sebab kita record dia punya belian tadi mengikut harga selepas diskaun niaga. That's why lah kita kena darabkan dengan 10%. Okay, So sekarang ni kita kena buat dekat ledger khas. Sebab apa? Dekat dalam ledger khas ni termasuk akaun belian, akaun jualan, akaun pulangan belian, akaun pulangan jualan. Okey. So dekat sini kita buat akaun pulangan. Dia cakap kat sini tadi apa? Memulangkan barang rosak. So maksudnya kita yang pulangkan kan? So jadi akaun pulangan belian kat sini. So kita buat kat sini akaun pulangan belian. So kita keluarkan akaun pulangan belian ni kita dapat kita keluarkan duit daripada kita punya akaun. So Winson akan debit, kita akan kredit sebab kita keluarkan barang tu balik So 2008 March 15, nama butiran adalah syarikat Winson. RM. Kita ambil balik amountnya ni 234. 234. So dekat syarikat Winson, kita kena masukkan balik lah. Masukkan balik barang dia. So 2008
Mac 15 pulangan belian RM 234. Sini 234. Okey, pulangan belian ataupun pulangan keluar adalah benda yang sama tau. So jangan ingat kalau cakap pulangan keluar, tapi namanya pulangan belian lah. Dia benda yang sama je. Pulangan keluar dengan pulangan belian, dia nama sama. Okey, so untuk 15 hari bulan kita dah settle. Okey, next untuk 16 hari bulan jualan sebanyak 721 dan wang itu dibankkan. Okey, so sekarang ni dia cakap kita ada jualan dan duit tu dimasukkan ke dalam bank. So kita just record dekat dalam akaun bank. 16 jualan RM 721. So dekat akaun jualan kita kredit 16 bank 721. Okey. Next, yang ke 19 hari bulan, membeli sebuah komputer berharga 3250 daripada syarikat Intel. Bila dia cakap macam ni, selalunya dia adalah secara kredit tau. So kita just record dekat dalam akaun alatan pejabat lah. Sebab apa? Komputer adalah salah satu item dekat dalam alatan pejabat So dekat sini dia beli daripada syarikat Intel. So cara nak record adalah debit syarikat Intel 3250. Mana tadi? Okay, ni 3250. Debit dekat alatan pejabat, kita kredit dekat syarikat Intel 3250. Okey, next. Mengeluarkan wang tunai sebanyak 100 daripada bank untuk kegunaan sendiri. Bila cakap kegunaan sendiri, so that mean ialah ambilan lah. So duit bank kita keluar 100. So kita buka akaun ambilan. Ambilan masuk lah sebab kita dapat duit daripada bank. Okay. So yang ni dah settle. Okey, 25. Membeli sebuah meja komputer secara tunai bernilai RM160 untuk kegunaan pejabat. Okey, beli secara tunai. So meja komputer termasuk dalam alatan pejabat kan? Okey, so kita pergi ke alatan pejabat. Ni tarikh dia 25 kan? So kita rekod kat sini 25 dan dia beli secara tunai. Tulis kat sini butiran dia adalah tunai. Tunai RM160. So 160. So dekat tunai pun record kat sini 25. Ini nama kepala dia, alatan pejabat. Alatan pejabat RM 160 juga. Okey. So 25 kita dah settle. Okey, 27. Menjual barang kepada Regi dan menerima cek bernilai 460. Ni bermaksud jualan tunai lah. Jualan tapi dia bayar melalui bank. So kita dapat duit daripada jualan. So 27 kat sini jualan RM460 sebab dia masuk terus ke bank sebab dia cakap menerima cek. So kita pergi ke akaun jualan. Akaun jualan berapa hari bulan tadi? Kini kat sini 27. So kat sini pun 27. Butiran dia adalah bank. 460. Okey.
Okay, so 27 dah settle. Okay, 28. Mengambil barang niaga yang dibeli pada 14 Mac untuk kegunaan sendiri. Okay. So, cara nak record kat sini sebab dia cakap untuk kegunaan sendiri. So, kita kena refer pada 14 Mac pula. So, ni 14 Mac. Belian daripada syarikat Hapal secara tunai berjumlah 345. So, maksudnya belian dekat sini kita kena masuk kepada ambilan. So, sekarang ni kita pergi ke akaun belian dulu. Okay, so ni 14 hari bulan kan? Okay, so dekat March, berapa hari bulan tadi? Okay, 28 ni dia kata dia ambil barang daripada 14 hari bulan ni. So, kita pergi ke sini tapi butirannya adalah ambilan sebab untuk kegunaan sendiri. So, March 28, butiran kat sini adalah ambilan. Amount dia ambil ni balik lah. RM 345. So, dekat akaun ambilan akan masuk 28. Nama akaun dia adalah belian lah. Kepala dia. So, masuk kat sini. Belian. RM 345. Okay. So, 28 dah settle. Okay, kita proceed untuk 29. Bayar gaji pekerja sebanyak 900 dengan cek. So, bermaksud bila cek adalah bank. So, bank kita keluarkan duit sebanyak 900. So, kredit kat sini 29. Gaji 900. Lepas tu kita buka juga akaun gaji kat sini. Akaun gaji. Okey, kat sini kita kredit. So, dekat sini kita kena debit. March 29. Butiran dia adalah bank. RM 900. Okey. Dah complete. Okey. So, sekarang ni kita nak tutup semua akaun Okey. So, sekarang ni kita kena balancekan. Lepas tu, cari baki awal dan cari baki akhir dia. Okey. So, yang ni kita kena balancekan. So, kita tutup akaun bank dulu. Akaun dekat sini lagi besar kan. So, 15966. So, kat sini baki akhir dia. Baki HB 12768. Okey, ni kalau nak dapat baki kat sini, total semua ni dengan total semua ni. Kalau kat sini ada kurang, so baki akhir dia dekat sini lah. So, yang ni turunkan je lah, bawa ke sini. Keseimbangan ni adalah amount yang paling besar. Kalau kat sini dia paling besar kan. So, keseimbangan ni samalah. So, different dia kat sini. So, ni yang baki akhir dia. So, kena bawa ke next month. So, April 1st baki BB 12768. Okay, lepas tu kita tutup akaun tunai. So, 25031 baki HB 595. So, kat sini April 1st baki BB ya. 595. So, alatan pejabat kita tutup kat sini. March 31.
4710. 47. So kat sini reverse baki BB 4710. Okey, faham yang ni? Kita seimbangkan dia dan ada different. Yang ni adalah baki awal, baki akhir dia, dan akan bawa ke bulan depan dinamakan baki awal ataupun baki BB. Okey, next kita tutup akaun jualan. Bila akaun jualan ni, dia akan duduk dekat dalam akaun perdagangan. So, kita akan transfer dia ke akaun perdagangan lah bila kita buat ledger ni. So, nanti untuk akaun perdagangan, kita akan sambung untuk next chapter ya. Tapi yang ni cikgu ajar, dia kena transfer ke akaun perdagangan Cara nak tutup dia 4517. 4517. March 31. Akaun perdagangan Okey, lepas tu kita tutup pula akaun belian. Belian ni pun dia akan transfer ke akaun perdagangan. Empat dua sembilan tujuh. Perdagangan 3952. Okay, seterusnya untuk akaun sewa. Yang ni kita akan pindah ke akaun untung rugi March 31. Akaun untung rugi. Yang ni kita akan belajar next chapter tapi kita nak pindahkan tu caranya macam ni. Okay, ni pun akan pindah ke akaun untung rugi sebab ni adalah belanja. 90. Akaun untung rugi. Ni 445. Baki HB. Yang ni akan jadi baki HB sebab yang ni dia duduk dekat dalam kunci kira-kira tau. So kita akan masukkan dekat dalam item tu. That's why ada baki awal, baki akhir. Ni pun gaji adalah belanja. So akan duduk dalam akaun untung rugi. RM 900. Okay. So yang ni adalah akaun ledger khas kita. So kita just tutup macam biasa, sama juga. 3051 3051
March 31 bagi HB RM 3051. 051 April 1st bagi BB. Okey, lepas tu kita tutup pula untuk syarikat Winston So kita balancekan dia 2304 304. Different dia adalah 2070 bagi HB. So April, bila baki HB dekat belah debit, dia punya baki BB dekat belah kredit ya. Baki BB 2070. Untuk pulangan belian atau jualan ni, dia akan masuk dekat dalam akaun perdagangan juga So kita balancekan 234 RM 234 March 31 akaun perdagangan. Okay. So yang ini untuk syarikat Intel alatan pejabat tadi, dia akan jadi baki bawah-bawah sebabnya ini adalah pemiutang kita. $3250. Okey, itu je untuk pembelajaran kita hari ni sebenarnya. Okey, so cikgu buat sebenarnya ambil tempoh masa yang lama ni sebab nak explain one by one. So sebenarnya kalau korang diberi soalan ni at least dalam masa 20 ke 25 minit kena siapkan Okey, itu je untuk pembelajaran kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.